Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Tiga Kanda. Bagi korang yang pertama kali datang ke channel kami ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Manakala bagi mereka yang dah pun subscribe channel Tiga Kanda, kami ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan anda. Untuk pengetahuan semua, Lubuk Misteri adalah salah satu projek di mana kami akan menceritakan kes jenayah seperti pembunuhan dan konspirasi misteri. Untuk kali ini, kami nak kongsikan satu kes jenayah pembunuhan yang amat tragis. Siapa sangka, seorang bapa yang penyayang dan dianggap hero kepada anak-anak bertukar menjadi seorang pembunuh yang amat kejam. Sebelum kami memulakan dan menceritakan tentang kes ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu kami nak kongsikan serba sedikit latar belakang keluarga ini. Untuk pengetahuan semua, keluarga Watts terdiri daripada Chris Watts yang berumur 33 tahun, manakala isterinya Shannon Watts berumur 34 tahun. Mereka mempunyai dua orang anak iaitu Bella Watts yang berusia 4 tahun, manakala Celeste Watts atau digelar Sissy berusia 3 tahun. Chris merupakan salah seorang pekerja di syarikat petroleum yang bernama Anadarko Petroleum Corporation. Manakala Shannon pula adalah salah seorang pekerja syarikat yang bernama Level. Syarikat ini adalah syarikat MLM yang memasarkan produk kesihatan. Kejadian ini berlaku di Frederick, Colorado. Sekitar tahun 2018, Shannon membuat satu kejutan, memberikan pregnancy test kepada Chris untuk memberitahu tentang kehamilannya. Reaksi kepada kejutan tersebut, beliau agak terkejut dan merasa kesal. Tetapi, beliau terus berpura-pura gembira kerana beliau tahu kejadian ini sedang dirakam dan disiarkan di media sosial. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means, That's just the test. I know, it just says the pink is gonna be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Selepas kejadian itu, Shannon pernah berkongsi dengan Nicole Atkinson, iaitu sahabat baik juga merangkap rakan sekerja beliau. Shannon memberitahu bahawa suaminya kelihatan tidak begitu gembira apabila mengetahui tentang berita kehamilannya, dan beliau juga memberitahu bahawa Chris pernah berkata yang dia merasakan memiliki dua orang anak sudah mencukupi dan hubungan mereka sudah pun mula tidak sefaham. Atas urusan kerja, Shannon dan Nicole keluar outstation. Pada masa itu, Shannon memberitahu rakannya bahawa beliau sedang menghadapi masalah rumah tangga bersama Chris. Beliau dapat merasakan bahawa Chris mula mengabaikan beliau dan merasakan hubungan beliau sudah tidak lagi bahagia seperti dahulu. Sebelum beliau keluar outstation, beliau sempat menulis sepucuk surat untuk ditinggalkan kepada Chris bagi meluahkan perasaan bahawa beliau ingin memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Namun, setelah Chris membaca surat tersebut, respon beliau kepada Shannon adalah dengan menghantar sekeping gambar patung mannequin yang ditutupi dengan sehelai kain putih di atas sebuah sofa. Pada 13 Ogos 2018, Shannon sepatutnya menghadiri satu appointment untuk membuat check-up terhadap keadaan bayi dalam kandungannya. Tetapi, beliau tidak menghadiri appointment tersebut. Disebabkan itu, Nicole mula risau. Beliau cuba untuk menghubungi Shannon, tetapi panggilan telefon tersebut tidak dijawab. Beliau bertambah risau, lalu membuat keputusan untuk terus pergi ke rumah Shannon. Beliau memanggil Shannon dengan menekan loceng dan ketuk pintu. Tetapi, tiada apa-apa jawapan daripada Shannon.
Beliau mengambil langkah seterusnya untuk menghubungi Chris yang berada di tempat kerja untuk memberitahu keadaan kejadian tersebut. Tetapi, Chris seolah-olah tidak menghiraukan kejadian tersebut. Disebabkan itu, beliau pun membuat satu laporan polis berkaitan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian, pegawai polis tiba di rumah Shannon. Mereka memanggil Shannon berkali-kali namun tiada respon. Pegawai polis tersebut menghubungi Chris dan meminta Chris untuk pulang ke rumah dengan kadar segera. Sementara pegawai polis tersebut menunggu Chris pulang ke rumah, pegawai polis tersebut mengelilingi rumah bagi meneruskan pencarian. Tidak lama kemudian, Chris pun tiba. Beliau membuka pintu garaj dan masuk ke dalam rumah lalu membuka pintu utama rumah. Pegawai polis tersebut minta kebenaran untuk masuk ke dalam rumah bagi meneruskan pencarian. Namun, apa yang mereka jumpa hanya barang peribadi Shannon yang berada di atas meja dan mereka mendapati bahawa selimut Bella dan Sissy hilang. Wife is. Yeah, I mean, I don't see anything out of place. I'm not hearing kids. I'm not hearing anything. Yeah, and all of her stuff is here, and I set off the alarm by trying to open the garage forcefully, and that didn't work. So, and their alarm's one of the ones where it goes off and it feels like it's making your ears bleed. Mm-hmm. So, if she was in there, She should have heard it. yeah, she would have while she was sleeping, because they have little things on the wall on every room to go off. The neighbor has a camera system. Mm-hmm. I'm here. Yeah, give me a call. Okay, get back. Scott, how you doing? How's it going? So this is the only vehicle she would have? Only one that, yeah. She would drive? Okay. We're checking the house for consent. Daughter phone. Oh. Well, any friends she would be hanging out with? I mean, I know, I guess her Amanda, parents are out of state. across country, North Carolina. Oh, Yeah, so that's not happening. All the girls' blankies are gone. Their blankies they sleep with, they don't leave anywhere without them. okay. Nothing else appears to be missing though, just No. stuff you'd take for a quick trip. You can grab full ring. Semasa pencarian dilakukan, pegawai polis bertanya beberapa soalan kepada Chris. Namun, Chris menjawab bahawa mereka sedang berfikir untuk berpisah. You guys have any Chris kind of juga issues, menyatakan marital issues, bahawa or beliau tidak tahu akan keberadaan isteri dan anak-anaknya. you guys file yet or anything, or just talking? No, we're gonna sell the house. Do a separation. How's that going? It's going on. Still, for the most part, or? Atas dasar keprihatinan, jiran mereka menawarkan kepada pegawai polis untuk melihat rakaman CCTV di rumahnya. Sewaktu mereka melihat rakaman CCTV tersebut, kelakuan Chris kelihatan agak resah sehingga jiran Chris merasakan ada sesuatu perkara yang mencurigakan sudah pun berlaku. My book bag, my computers, some of the tools that I have in the toolbox. I knew I was gonna have to do some pumping into rubbers today. That's why I was out so far. Is this on continually Yep. recording? Yep.
Well, It's not, is it any motion or is it, event- okay, so it's motion. Any motion event that happens, I get cars driving from this street. This is him at 517. My detective just showed up, so he'll probably want to talk to you. You'd probably, like I said, he might have you call at the bank and see if there's any kind of activity. Because if there was any sort of action out there, His cameras. I would have got it. Like Right. we had issues the other week when people were stealing stuff out of like garages and stuff like that. And I had parked my truck I had up to here. park right here. Yeah. So someone, See if I can anything see where someone happened. tried to jimmy with a flathead screwdriver over there, and it was just like, But if any action would have happened, any cars or anything left your house, I would that have would have been like right in that area. It should have picked me. Oh, it'll pick up anything coming down the street this way. You know what that tree is? Oh, yeah. Okay. All right, I appreciate your time. Yeah, no problem. Thanks. Hopefully something comes up. You just want to go talk to him, I'm going to get his info real quick. No. Pada 14 Ogos 2018, pihak FBI juga turut memberi bantuan. Berita kehilangan Shannon dan anak-anaknya sudah tersebar luas dan mendapat liputan penuh di kaca televisyen. Ketika Chris ditemu ramah oleh pihak media, beliau meminta agar Shannon membawa anaknya untuk pulang ke rumah, tetapi raut wajah beliau sama sekali tidak terlihat bimbang ataupun sedih. At 2 a.m. Monday, the couple having an emotional conversation, he says, before he left home around 5 a.m. Watts says Shanann never returned text messages later that morning and never answered the door when her friend arrived at the home at noon. Watts says he knew something was wrong. I was trying to get home as fast as I can. I was blowing through stoplights. I was blowing through everything, just trying to get home as fast as I can because none of this made sense. Police who have searched the family home and area with dogs say for now there are no significant leads. The 34-year-old doting mother's car still in the garage. She left her phone at home, her purse, her wallet, all of her money. Pada 15 Ogos 2018, Chris menjalani ujian poligraf. Namun, ujian yang diambil oleh beliau gagal. Melalui ujian ini, pihak polis mengetahui bahawa Chris mempunyai hubungan sulit bersama rakan sekerja beliau yang bernama Nicole Kessinger. Disebabkan itu, beliau terus dianggap sebagai suspek utama di dalam kes ini. Siasatan lanjut masih dijalankan. Antaranya, pihak polis cuba menjejaki GPS terakhir kereta Chris dan mengetahui bahawa tempat terakhir beliau pergi adalah kawasan tangki minyak yang dimiliki oleh syarikat di mana Chris bekerja. Pihak polis pergi membuat siasatan di tempat tersebut dan menjumpai selimut putih Bella dan Sisi yang hilang. Soal siasat terus dijalankan terhadap Chris, namun beliau masih tidak mengaku tentang apa yang telah dilakukan. Proses soal siasat ini agak lama dan meletihkan sehingga beliau tidak tahan dan meminta untuk bercakap dengan ayahnya. Sewaktu beliau bercakap dengan ayahnya, beliau menyatakan bahawa beliau ada bertengkar dengan Shannon di bilik. Kemudian, semasa dia turun ke bawah untuk kemas barang-barang untuk keluar dari rumah tersebut, tetapi apabila beliau naik ke bilik, beliau mendapati Shannon sedang mencekik Sisi dan beliau terlihat Bella sudah pun terbaring kaku. Disebabkan itu, beliau hilang pertimbangan lalu mencekik Shannon sehingga mati. Kemudian, Chris mengheret mayat mereka ke belakang kereta dan membawa mereka ke tangki minyak di mana tempat beliau bekerja. Beliau mengaku bahawa beliau tanam mayat Shannon di kawasan tersebut dan memasukkan anak-anaknya ke dalam tangki minyak tersebut. Di situ, jasad Shannon dan 2 orang anaknya dijumpai dan disemadikan dengan
Chris ditangkap atas pertuduhan membunuh Shannon yang syarat mengandung. Dan pada hari kejadian ini berlaku usia kandungan adalah sekitar 15 minggu. Perbicaraan berlangsung selama 3 bulan lebih. Pada 19 November 2018, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan untuk bebas bersyarat. Murder in the first degree as it relates to Shanann Watts. The court is going to sentence you, sir, to a life sentence in the Colorado Department of Corrections, followed with no possibility of parole. And that is going to run consecutively to all but counts 3 and 4. With regard to count 2, as it relates to murder in the first degree with Bella, the court is going to sentence you to life in the Colorado Department of Corrections with no possibility of parole. With regard to count number 3, the court is going to sentence you as it relates to Celeste to life in the Colorado Department of Corrections with no possibility of parole. With regard to counts 4 and 5 relating to Bella and Celeste as a different theory of first-degree murder, the court is going to sentence you to life in the Colorado Department of Corrections, and legally those sentences must run concurrently as a different theory of first-degree murder. Recognizing the unlawful termination of pregnancy for the unborn child that has been named. Sehingga ke hari ini, masih banyak memberikan pandangan tentang kes ini berdasarkan bukti-bukti yang kita semua boleh cari di layar internet. Antara pandangan yang kami baca, kekasih gelap Chris berkemungkinan terlibat di dalam kes ini berdasarkan bukti yang kurang jelas pada rakaman CCTV jiran Chris. Ada bayangan seorang wanita yang rambutnya diikat ke belakang, tetapi semua itu tidak dapat dibuktikan dengan kukuh. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa Chris yang membunuh Shannon kemudian membawa mayat tersebut di belakang kereta bersama anak-anaknya ke kawasan tangki minyak. Lalu beliau membunuh anak-anaknya di dalam kereta. Pandangan ini bercanggah dengan pengakuan Chris semasa disoal siasat. Sehingga ke hari ini, kisah sebenar di sebalik kejadian pembunuhan ini tidak dapat diketahui dengan tepat. Hal ini kerana apabila Chris disoal siasat, beliau sentiasa memutarbelit keterangan berkenaan kejadian sebenar yang terjadi. Sebagai pendengar, kita semua haruslah menjadikan kejadian ini sebagai satu iktibar supaya kejadian ini tidak diulangi. Kita semua perlu berfikir dengan waras untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Janganlah kita membuat tindakan yang terburu-buru yang boleh mendatangkan perkara yang tidak diingini sehingga merosakkan kehidupan kita di masa akan datang. Kami mohon anda semua untuk tekan button like, subscribe dan tekan bell notification untuk mendapatkan notifikasi video-video yang akan datang.